الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukminin sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita akan menjadi insan yang saleh serta memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan bercakap berkaitan dengan kewajipan berusaha mencari rezeki. Hadirin mukminin, setiap manusia inginkan rezeki. Tidak ada di kalangan manusia yang menolak rezeki kecuali di atas sebab-sebab tertentu. Persoalannya, apakah itu rezeki? Rezeki adalah setiap perkara yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk hambanya. Sama ada pakaian, makanan, isteri, anak-anak, kesemuanya itu merupakan rezeki. Kesehatan, pendengaran, penglihatan dan juga masa merupakan rezeki untuk kita. Setiap Muslim pada asasnya perlu percaya dan yakin bahawa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Inna Allaha huwa ar-razzaq zul quwwatil matin. Maksudnya, sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat, kukuh kekuasaannya. Hadirin mukminin, ayat di atas menguatkan kita akan keimanan kepada Allah, Tuhan yang maha memberi rezeki. Kita juga perlu yakin bahawa Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya, termasuk haiwan. Allah menegaskan hal ini dalam surah Hud ayat 6. Maksudnya, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini, melainkan Allah jualah yang telah menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kemudiannya dan tempat disimpannya, tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semua itu tersurat di dalam Lauh Mahfuz
yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Maka Allah memberi rezeki kepada hamba-Nya mengikut ketetapan dan kadar di sisinya. Setiap manusia tidak sama ketetapan dan kadar rezekinya. Ada yang dikurniakan rezeki dalam bentuk harta benda yang banyak. Ada yang dikurniakan dalam bentuk anak-anak yang ramai. Ada pula yang dikurniakan rezeki dalam bentuk akal yang bijak. Ada pula yang dikurniakan dalam bentuk wajah dan tubuh yang sihat dan cantik. Hadirin mukminin, Islam agama yang sangat menuntut umatnya agar berusaha mencari rezeki untuk kehidupan di dunia ini. Islam tidak membenarkan umatnya berpeluk tubuh menunggu rezeki datang bergolek atau terbang jatuh ke riba tanpa sebarang usaha. Apatah lagi dengan nikmat yang telah Allah bekalkan kepada kita dengan tubuh badan yang sihat, panca indera yang sempurna, maka tidak sewajarnya umat Islam mempunyai sikap pemalas. Malas dalam berusaha mencari rezeki untuk kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya. Islam sangat memandang mulia orang yang rajin berusaha untuk mencari rezeki. Allah sangat benci kepada orang yang malas. Allah sangat benci kepada orang-orang yang malas. Allah sangat benci kepada orang yang suka meminta-minta. Allah telah memerintahkan kepada para hamba-Nya, apabila telah selesai kamu menunaikan salat Jumaat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi mencari rezeki yang telah ditetapkan. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maksudnya, kemudian setelah selesai kamu menunaikan salat Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajatkan daripada limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumaat, amat memalukan. Amat memalukan bagi mereka yang mempunyai tubuh badan yang kuat, akal yang waras, namun malas bekerja. Sebaliknya hanya duduk di rumah semata-mata, mengharapkan belas ihsan orang ramai, mengharapkan bantuan orang ramai untuk meneruskan kehidupan. Sesungguhnya para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam yang dihantar dan diutuskan kepada umatnya juga telah diwajibkan untuk bekerja dengan pelbagai cara untuk mencari rezeki. Umpamanya Nabi Adam, seorang yang bertani. Nabi Idris bekerja sebagai tukang jahit. Nabi Nuh dan Zakaria tukang kayu. Nabi Daud tukang besi. Nabi Musa mengembala kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Begitu juga dengan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti Abu Bakar As-Siddiq menjual pakaian, Umar Al-Khattab mengusahakan perniagaan kulit, Utsman ibnu Affan seorang pedagang yang amat berjaya. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in memiliki pekerjaan mereka masing-masing dalam rangka mencari kehidupan di dunia. Bahkan mereka menggunakan harta pencarian mereka itu untuk diinfakkan ke jalan Allah. Oleh yang demikian, jadikanlah
diri kita semua sebagai seorang Islam yang rajin berusaha mencari rezeki, bukan orang yang malas berusaha sambil mengharapkan rezeki datang bergolek kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Maksudnya, tidaklah seseorang itu makan sesuatu makanan sekalipun sedikit yang lebih baik daripada apa yang dimakannya daripada hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam, ia juga makan daripada hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumaat, sesungguhnya orang yang berusaha bekerja sedaya yang mampu untuk mencari rezeki yang halal, mereka ini sebenarnya sedang berada di jalan Allah. Rasulullah menegaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, maksudnya, sesiapa di antara kamu yang keluar bekerja demi anak-anaknya yang masih kecil, kata Nabi, maka dia berada di jalan Allah. Sesiapa yang keluar berusaha demi orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka dia juga berada di jalan Allah. Sesiapa yang keluar bekerja untuk dirinya sendiri agar dapat menahan daripada perkara yang haram, agar dapat menjaga dirinya daripada meminta-minta, maka dia juga berada pada jalan Allah. Sesiapa yang keluar bekerja dengan riak dan sombong, maka dia berada di jalan syaitan. Berdasarkan hadis di atas, tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, sekali lagi jelas kepada kita bahawa orang yang berusaha keluar mencari rezeki demi menunaikan tanggungjawab terhadap anak-anak yang diamanahkan, terhadap isteri, ibu dan ayah, kesemuanya itu telah dikatakan berada di jalan Allah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk kita mencari rezeki yang halal, daripada kita terjebak ke dalam perbuatan yang haram seperti mencuri, meminta-minta, maka dia memperolehi pahala yang besar sekiranya dia keluar dengan menjaga niatnya kerana Allah. Ini merupakan kemuliaan yang sangat hebat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, agar kita keluar mencari rezeki, keluar bekerja, menguruskan kehidupan dengan kurniaan Allah yang luas terbentang. Lihatlah di sekeliling kita, dalam negeri kita, ataupun di mana-mana sahaja peluang pekerjaan yang boleh kita lakukan. Kadang-kadang kesemua yang menghalang ini disebabkan sikap malas. Seseorang sanggup tidak bekerja kerana pekerjaan itu tidak memberikan keselesaan hidup, atau memenatkan dirinya, atau tidak sama dengan gaya hidupnya, sedangkan ruang pekerjaan ada di hadapannya. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku di kalangan umat Islam. Yang penting bagi umat Islam adalah pekerjaan yang dibuat itu perlu mendatangkan rezeki yang halal. Dan masa pekerjaan yang kita lakukan itu mendatangkan rezeki yang halal, dan dalam masa yang sama perlulah kita cekalkan hati kita, kuatkan hati kita, walaupun pekerjaan itu amat berat di sisi kita. Berusaha dan terus berusaha
merupakan kunci kejayaan. Tanpa mengenal erti kecewa dan putus asa. Bak kata pepatah, gagal sekali bukan bererti kita gagal selama-lamanya. Apa yang penting, kita mampu berusaha dengan kudrah pemberian Allah, iaitu akal fikiran yang boleh digunakan untuk berfikir, mendapatkan ilmu dalam membina kerjaya yang baik. Selain itu, dengan tubuh badan dan panca indera yang sempurna, mampu digunakan untuk bekerja dalam pelbagai bidang dan sektor, sama ada pertanian, perniagaan dan sebagainya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekali lagi menggunakan kesempatan yang ada, sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa Allah telah menetapkan setiap rezeki hamba-Nya. Maka bukanlah bererti kita pasrah dan tidak berusaha mencari rezeki. Sebahagian orang memiliki tanggapan yang salah dalam memahami hal ini. Mereka hanya pasrah terhadap takdir tanpa melakukan usaha sama sekali. Sesungguhnya ini adalah kesalahan yang sangat besar. Bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan sebab dan melarang kita daripada bersikap malas? Apabila kita sudah mengambil sebab, melakukan sebab dan mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh sedih dan berputus asa, termasuk dalam mencari rezeki, kerana semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Nabi SAW mengingatkan kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, bersemangatlah kamu dalam perkara yang bermanfaat bagi dirimu, dan minta tolonglah kamu kepada Allah, dan janganlah sesekali kamu bersikap malas. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati, hadis ini jelas menunjukkan bahawa hasil usaha seseorang itu perlulah disandarkan kepada Allah dalam menentukan dan memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya. Dengan itu, setelah kita berusaha dan ikhtiar, perlulah kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Nabi SAW bersabda, seandainya kamu semua bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar, maka sesungguhnya Dia akan melimpahkan rezeki kepada kamu. Sebagaimana Dia, yakni Allah, mengurniakan rezeki kepada burung yang keluar daripada sarangnya mencari makan di pagi hari. Dia pulang, dia keluar dalam keadaan lapar, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini menyatakan bahawa burung itu pergi pada waktu pagi dalam keadaan dia lapar, dan kembali pada waktu petang dalam keadaan perutnya kenyang. Namun usaha yang dilakukan ini bukanlah mendatangkan rezeki dengan sendirinya, kerana yang melimpahkan rezeki adalah daripada Allah jua. Dalam hadis ini, Rasulullah telah mengisyaratkan kepada kita sidang Jumaat sekalian bahawa bertawakal yang sebenarnya bukanlah bererti kita bermalas-malasan, enggan melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki. Maksud dan makna tawakal yang sebenar adalah dengan kita melakukan berbagai jenis ikhtiar dan sebab yang dihalalkan untuk kita mendapatkan rezeki kepada Allah. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, kesimpulan yang dapat kita buat adalah seperti berikut. Salah satu daripada sebab kebahagiaan dan kejayaan di dunia adalah mempunyai harta yang cukup untuk menampung keperluan hidup diri sendiri dan keluarga. Kedua, berusahalah kita
mencari harta yang halal bagi menampung keperluan hidup diri dan keluarga. Ketiga, kita menadah dan mengangkat tangan memohon simpati. Memohon simpati dan meminta-minta bagi orang yang mampu berusaha sendiri adalah perbuatan yang hina dan dilarang oleh Islam. Keempat, semua jenis pekerjaan yang halal adalah baik. Tidak ada cacat celanya. Apa yang menjadi kecelaan ialah perbuatan orang yang malas, yang mengambil jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan harta tanpa mempedulikan sama ada harta itu halal ataupun haram. Kelima, insan yang berjaya ialah insan yang berusaha mencari rezeki yang halal dengan keringat dan dengan daya usahanya sendiri tanpa bergantung harap kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramalah kamu akan segala yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan menjelaskan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang Jumaat yang hadir sekalian, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Saya berpesan agar sidang Jumaat sekalian mengutamakan amalan yang berlandaskan nas Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan segala bentuk amalan syirik, bid'ah, khurafat dan karut-marut yang memperbodoh akal yang waras. Hadirin mukminin, barang sesiapa di kalangan kita yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, Allah akan menjadikan dia seorang yang berilmu dan diberikan kefahaman agama yang benar. Nabi telah menyebut hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Maksudnya, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan kefahaman agama kepadanya. Tanpa ilmu pengetahuan, hidup manusia akan berada di dalam kegelapan, kerana ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Oleh itu, hadirin sidang Jumaat sekalian, mimbar ingin menyebut dalam hal ini, kurikulum sekolah agama petang Perlis telah dilancarkan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis dan telah mula dilaksanakan pada tahun ini bagi mendidik dan membentuk murid-murid Islam, khususnya di negeri Perlis ini, ke arah memahami Islam yang sebenar, selaras serta bertepatan dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah agama petang Perlis akan dilaksanakan pada setiap petang pada hari Jumaat selama 3 jam di sekolah-sekolah atau di primis-primis kafa di seluruh negeri Perlis. Murid tahun 1 sesi 2019 akan menjadi perintis program sekolah agama petang Perlis ini. Antara skop yang akan diajar di sekolah agama petang Perlis merangkumi ilmu-ilmu asas
yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak. Murid-murid yang menyertai sekolah agama petang perlis akan didedahkan dengan ilmu Islam daripada sumber yang mu'tabar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadi tanggungjawab kita, setiap ibu ayah, untuk memastikan anak-anak kita hadir ke sekolah agama petang perlis yang dilaksanakan pada tahun ini. Kurikulum yang diajar dalam sekolah agama petang perlis telah dipilih dan telah dinilai terlebih dahulu berdasarkan pandangan fiqh terbaik, berpandukan kekuatan dalil yang sahih yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kefahaman Islam yang sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan salam ke atas Nabi. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Maksudnya, barang sesiapa bersalawat ke atasku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan merahmatinya, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala sebanyak 10 kali, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya senantiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diradai oleh-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, perbaikilah pergaulan di antara kami, jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam setiap tindak tanduk kami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasih dan cinta. Jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bersatu, dan dilimpahi keberkatan daripada sisi-Mu. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah kehidupan beragama kami, yang mana agama itu pemelihara bagi segala urusan dunia dan akhirat kami. Engkau perbaikilah kehidupan dunia kami yang merupakan tempat kami menjalani kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perbaikilah kehidupan akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan ini menambah kebaikan untuk kami, dan Engkau jadikanlah kematian kami sebagai kerehatan bagi kami dari segala keburukan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun.